Baik, apa mungkin jangkaan menjelang pembubaran DUN di 6 negeri ini? Kita nak bersama Profesor Dr. Wong Chin Huat, penganalisis politik. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Prof, PRN di 6 negeri akan mungkin kita dapat tarikh yang pasti tidak lama lagi. Namun, melihat senario politik sekarang, apa peluang kerajaan perpaduan kalau Prof boleh rungkaikan di setiap negeri? Saya rasa apa yang akan berlaku mungkin terlalu beza daripada keputusan PRU 15, iaitu PRN sedang menang di Kelantan, Terengganu dan Kedah, manakala PH sepatutnya boleh mempertahankan Selangor Negeri Sembilan dan juga Pulau Pinang, tetapi keputusan setengah kawasan itu mungkin dipengaruhi oleh kadar mengundi, kerana di negeri seperti Selangor, Pulau Pinang, Kelantan, banyak pengundi itu sebenarnya berada di luar negeri mereka. Jadi kalau mereka tak balik mengundi di kawasan-kawasan yang genting, keputusan itu mungkin diubah dengan majoriti yang tipis. Dan juga Prof, apabila Prof berkata begitu kan, sekiranya keputusan PRN ini berbeza apa yang berlaku di peringkat persekutuan, bagaimana? Apa yang boleh kita jangkakan berlaku sekiranya keputusannya begitu? Adakah ia memberi kesan kepada di peringkat keputusan peringkat persekutuan, kerana kita tahu ketika ini adalah kerajaan perpaduan gabungan PH dan juga BN. Tapi kalau di peringkat negerinya berbeza, adakah ia akan beri kesan di peringkat persekutuan? Ya, kalau katakan kerajaan negeri ada yang tumbang, maka sudah tentu itu ada kesan pada kerajaan persekutuan. Tetapi saya rasa kebalangkaran itu tidak terlalu tinggi untuk kedua-dua pihak. Akan andaikan itu berlaku, dan kalau berlaku di kerajaan di negeri-negeri PH, kewibawaan kerajaan perpaduan akan dipertikaikan, tetapi tidaklah sampai ia akan menggugat kestabilan, kecuali UMNO kalah di kebanyakan kawasan di ketiga-tiga negeri PH ini kepada PN, itu mungkin akan membuka debat bahawa masa depan UMNO dalam kerajaan perpaduan. Okey, Prof, dalam masa yang sama juga, kita tahu bahawa dalam PRU ke-15 tempoh hari, PAS bertanding atas tiket PN. Bagaimana pula pada kiranya PRN kali ini, strategi PAS, kalau Prof boleh jangkakan, adakah PAS juga ataupun adakah di dua negeri, Kelantan dan Terengganu, kita akan jangkakan ada gabungan berlaku? Ya, saya rasa di Kelantan dan Terengganu, PN akan gunakan bendera PAS, manakala di Kedah, PAS akan menggunakan bendera PN kerana komposisi pengundi yang berlainan, dan strategi telah berkesan dalam PRN ke-15, jadi ia akan berterusan. Dan juga Prof, apa strategi terbaik yang boleh dimainkan kerajaan perpaduan, dan adakah benar prestasi PRN nanti bergantung kepada pencapaian barisan menteri itu sendiri? Saya rasa satu strategi yang paling penting perlu diambil kira oleh kerajaan perpaduan ialah meningkatkan kadar mengundi. Kerana ada banyak pengundi atas pagar yang tidak semestinya akan mengundi kalau mengundi itu menyusahkan. Tetapi kalau mereka akan mengundi, ada peluang mereka mungkin menyokong kerajaan perpaduan. Kita harus mengambil iktiraf bahawa bilangan pengundi atas pagar itu semakin besar kerana kita sekarang ada pendaftaran pengundi secara automatik, dan untuk mencapai itu kerajaan harus melanjutkan tarikh pilihan raya kepada selewat-lewat yang mungkin, misalnya 19 Ogos 2023, hari Sabtu yang terakhir, untuk 5 negeri. Kalau mereka habiskan tempoh dunia, dan kalau dia dijangka lebih awal, maka rakyat boleh buat perancangan.
Dan lebih penting lagi, dengan tarikh yang lebih awal, SPR sebenarnya boleh membenarkan pengundi untuk mengundi tanpa balik ke negeri sendiri. Dan ini menguntungkan PAS juga di Kelantan. Jadi saya rasa kalau ada tekad politik di kedua-dua pihak kerajaan perpaduan dan juga PN, maka kita boleh melihat sesuatu yang cukup baik untuk pengundi, iaitu kita tarik mengundi lebih awal, berbulan-bulan lebih awal seperti di kebanyakan negara lain. Dan kedua, rakyat tak perlu balik ke kampung untuk undi kalau mereka berada di luar negeri mereka. Dan juga Prof, itu antara apa yang boleh dilakukan, strategi yang boleh dilakukan dengan memberi satu peluang ataupun kemudahan kepada rakyat untuk turun mengundi. Tetapi dalam jangkaan Prof sendiri untuk PRN ini, sebab kita boleh tengok PRN yang sebelum ini jumlah yang keluar mengundi atau turun mengundi itu tidak ramai. Dan adakah ia boleh juga berlaku pada PRN kali ini melihat kepada keadaan ketika ini Prof? Ya, sememangnya kalau kita lihat kadar mengundi PRN, tak kira di Melaka, Johor ataupun di Sarawak yang selalunya tariknya berlainan ataupun di Sabah, kadar mengundi memang rendah kerana pertama, kalau dia berlaku secara berasingan, ramai rakyat rasa tak penting. Kali ini lebih baik kerana dia 6 negeri sekali. Tetapi untuk memudahkan pengundi yang rasa selalunya rancangannya tergendala kerana tarikh mengundi yang tidak tentu, kerajaan perpaduan ada tanggungjawab untuk mengumumkan tarikh lebih awal. Ini mungkin kalau katakan 6 negeri ini sepakat bahawa kecuali Penang, 5 negeri lain akan melanjutkan tempoh Dewan Undangannya sampai tarikh matang. Dan cuma Penang perlu mendapatkan berkenan Tuan Yang di-Pertua untuk pembubaran lebih awal. Dengan pengumuman seperti ini, maka SPR tidak ada alasan tak boleh tetapkan tarikh mengundi lebih awal, tarikh penamaan dan sebagainya. Ini akan memudahkan rakyat, terutamanya ahli pesena, polis, guru dan semua yang terlibat dalam pilihan raya supaya mereka tidak perlu tergendala. Ini saya rasa yang penting. Daun kelapa dibuat lidi, tali abaka dibuat jala. Umumlah awal tarikh undi, rancangan rakyat tidak gendala. Baik, Prof. Dan akhir sekali, mungkin tarikh terbaik jangkaan Prof selepas mesyuarat oleh 5 MB dan 1 Ketua Menteri ini, bila agaknya Prof rasakan tarikh itu? Prof, kalau saya boleh ulang, tarikh yang dijangka oleh Prof sendiri. Okey, baik. Terima kasih Profesor Dr. Wong Chin Huat. Ada masalah teknikal di situ, penganalisis politik dalam bercakap mengenai PRN menjelang pembubaran DUN di 6 negeri.